supaya mereka rasa bahagia. Ibu, ayah, aku cinta padamu. Ibu, ayah, aku sayang padamu. Makan minumku dan pakaianku, dikau berikan semuanya kepadaku. Makan minumku dan pakaianku, dikau berikan semuanya kepadaku. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Saat ku buntu, saat ku jatuh, engkau berikan harapan yang baru. Berat lelahmu, susah payahmu, membesarkanku dengan kasih sayang. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Wahai Tuhan, ampuni dosa-dosaku, juga dosa kedua ibu bapaku. Kasihi mereka seperti mana mereka mengasihi diriku dahulu. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, doakan mereka hingga ke syurga. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan penipuan yang merupakan suatu kebatilan, nescaya dibinakan istana untuknya di persekitaran syurga. Sesiapa yang meninggalkan perbalahan sedangkan ia berada di pihak yang benar, nescaya dibinakan untuknya di pertengahan syurga. Sesiapa yang mengelokkan akhlaknya, dibinakan untuknya di tempat tertinggi di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. Kota Kinabalu 93.9 FM. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia?
Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Hari itu gugur air mata di wajahmu. Tiba hati melepaskan di kau, bukan tidak rela. Hati seorang isteri kerana cintanya pasti berduka. Hakikat semua hamba akur dengan takdirnya. Jalan syurga menggamit setiap seorang isteri. Tiada lagi teman untuk menaburkan budi. Makam itu hanya jasad semedi, tapi dian batin terus menyala pada sebuah amanah di sisi sang isteri. Jalan jihadmu yang pergi jasad bukan cita semangatmu. Citra mengimbau sejarah si merah ummahatul mukminin. Oh Aisyah Humairah. Kau menjadi teman dan isteri, rela berjuang bersama seorang Nabi. Teman Rasul saat di hujung nyawa, diribamu itu kembali baginda. Suami tercinta pergi buat selamanya. Tuhan serikan diri cinta hati Rasul yang teristimewa. Oh Aisyah masih lara sepulah air mata di usia muda. Terus melangkah ke jalan jihadmu yang pergi jasad bukan cita semangatmu. Citra mengimbau sejarah si merah ummahatul mukminin. Aisyah Humairah. Aisyah Humairah. Aisyah Humairah.
secara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti siaran kami di mana juga anda berada waktu ini. Bersiaran bersama dengan saya Faiz Haji Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman kan saya untuk rancangan Legasi hari ini, Rabu 9 malam, minggu ketiga setiap bulan kita bawakan rancangan ini, insyaAllah. Minggu pertama dan ketiga. Okey, insyaAllah sama-sama kita nak berkongsi ilmu, berkongsi cerita dan juga inspirasi bersama dengan adik-adik saya, anak muda hari ini. Dan insyaAllah kali ini kita nak berbicara satu perkara yang mungkin anda sama dengar. Saya pun dengar, cuma kadang-kadang kita rasa tak dekat dengan bidang ini. Mungkin kita rasa jauh, tak tahu kenapa. Kita pun tak tahu disebut TVET itu apa. Hari ini kita nak berbicara tentang TVET sebab sekarang ni tengah rancak dan hari ini pun dilaporkan lebih 10,000 pelajar sekolah, pelajar IPT serbu Minggu TVET Negara 2022. Kalau anda tak tahu, sekarang ni berlangsung Minggu Pendidikan Teknikal dan Latihan Vocational TVET Negara 2022 di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam, yang mana menjadi tumpuan lebih 10,000 pelajar serta penuntut institusi pengajian tinggi sejak hari pertama penganjurannya Isnin lalu. Dan alhamdulillah, satu usaha yang sangat baik yang dijalankan. Kita nak tahu juga adakah ini pertama kali penganjuran dan sebagainya. Nanti kita nak banyak lagi kita bicara bersama-sama. Dan sempena dengan itu juga Perdana Menteri pun dah memperkenalkan Hari TVET Negara 2 Jun setiap tahun akan diraikan, sama-sama untuk kita beri semangat, beri pencerahan, ambil maklum kepada semua orang, beri cerita kepada masyarakat tentang TVET ini dan betapa pentingnya TVET ini untuk masa depan. Dan sekarang ini juga semua orang pun dah bercakap, bukan di Malaysia semata-mata tapi di persada dunia dah bercakap tentang TVET ini, Technical and Vocational Education and Training. Kita bawakan pada malam ini dua orang panel kita dah pun bersama-sama dengan kita di studio. Kita bersama dengan Encik Saiful Muhammad Syuib, Pensyarakanan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, juga Cik Nur Hidayah Hassan, Pensyarakanan di Politeknik Hulu Terengganu, dah pun bersama-sama dengan kita dalam talian. Dalam talian pula, selalunya tamu saya dekat online. Tadi ni tak, mereka bersama dengan saya di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Minta maaf dalam sibuk-sibuk bersama dengan Minggu TVET ni, sempat lagi datang singgah ke konti sebab dalam masa pelajar, dalam masa masyarakat berjumpa, berkunjung ke Minggu Pendidikan Teknikal dan Latihan Vocational ini, mereka nak tahu jugalah TVET ni apa sebenarnya kan. Dan kita bersama dengan dua orang panel kita ni, Cik Saiful dan juga Cik Nur Hidayah, nak berkongsi tentang TVET ini masa depannya bagaimana dan bagaimana anak-anak muda kita hari ini, terutamanya yang dah lepasan SPM, baru dapat keputusan kan. Jadi ini masa untuk mereka duduk bersama dengan ibu ayah, duduk bersama dengan guru-guru kaunseling mereka untuk mereka faham ke mana ada tuju, dan kalau mereka minat bidang-bidang ini, apa sebenarnya caranya. Dan TVET ini pun ada satu peluang dan satu jalan yang saya lihat sekarang ini, dia sangat bidang yang sebenarnya dulu pun lagi kan, tapi bidang ini dah sekarang makin orang tahu dan makin menyelah lah bidang ini. InsyaAllah kita nak bawakan, kita nak bicara banyak bersama dengan mereka. Anda boleh kongsi-kongsikan sebarang persoalan mungkin, sebarang komen di ruang Facebook kami IKIM FM, di YouTube channel kami IKIM, dan anda mendengarkan macam biasa dekat radio untuk acara Legasi kita ini. Dan kita nak bersama dengan dua orang panel awal ini. Mereka ini bersama dengan Politeknik. Sekarang ni mereka sebagai pelatih pengajar TVET sendiri. Bidangnya apa? Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, terima kasihlah kepada Faiz kerana sudi menjemput saya dan juga rakan untuk bercakap tentang TVET. Jadi saya Saiful Muhammad Syuib. Okey, saya sekarang merupakan pensyarah di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Arif Perlis, bidang pelancongan dan hospitality. Okey. Jadi saya di sana lah sejak lagi dari 2008 lagi. Lama berkhidmat dan dah lama mengajar bidang TVET ini. Ya, alhamdulillah. Mendidik anak-anak generasi muda hari ini mendekati TVET kan. Dan Cik Nur Hidayah sendiri. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih saya ucapkan kepada
IKIM. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya merupakan pensyarah di Politeknik Hulu Terengganu dan bidang saya samalah dengan rakan saya di pelancongan dan hospitality, tapi saya major saya adalah kepada hotel management. Okey. Ya, so kita lebih kepada keperluan untuk memenuhi keperluan TVET di hotel lah. Industri perhotelan. Dan insyaAllah kita nak berkongsi dengan mereka banyak bicara tentang TVET ini. TVET kalau hari TVET negara baru saja diperkenalkan oleh Perdana Menteri. Dan bagaimana Minggu TVET Negara 2022? Adakah ini penganjuran kali pertama, julung-julung kalinya atau macam mana? Ya, betul. Minggu ni buat kali pertama diadakan. Jadi pada minggu ni jugalah ianya dilancarkan juga logo TVET dan juga semua informasi tentang TVET lah berkaitan dengan pendidikan TVET, iaitu Technical and Vocational Education and Training lah. Ya, di mana pendidikan diberikan dalam bentuk teknikal dan juga vocational. Okey, jadi kalau kita tengok maksud TVET itu sendiri sebenarnya dia merupakan satu maksud yang sangat besar, tapi ianya fokus untuk memberi latihan dan juga kemahiran kepada pelajar ataupun kepada penuntut lah berkaitan dengan teknikal dan juga inilah vocational training. Vocational training. Dan okey, disebabkan tahun ni dilancarkan TVET, dilancarkan Minggu TVET, Hari TVET, logo TVET itu sendiri juga diperkenalkan dalam Minggu TVET Negara 2022 ini. Maknanya bermula titik tolak 2022 ini dan ke depan TVET ini akan terus dipandang dan diangkat oleh negara untuk menjadi satu industri yang perlu diberi perhatian penting. Maknanya kita tak nak kesampingkan, kita tak nak anak tirikan TVET. Adakah masih lagi wujud stigma tak naklah masuk vocational, tak naklah join technical punya bidang. Nanti kita nak bicara. Adakah adik-adik saya hari ini masih ada lagi stigma-stigma itu? Kita nak tahu jugalah. Anda boleh kongsikan di ruang komen bagaimana mungkin anda berminat untuk ceburi bidang teknikal, tapi bagaimana caranya dan sebagainya. Adakah bidang ini the promising industry untuk masa depan anak-anak kita? Jadi kita nak tahu juga. Dan tahun ini adalah tahun pertama untuk segala-galanya pada TVET. Ia bukanlah bermula tahun ini. TVET dah lama bermula kan. Kecil lagi kot dah ada dah TVET. Kita dah kemahiran hidup. Kemahiran hidup. Ya. One of the TVET. Dari situlah kan. Saya ambil apa ya dulu? Kemahiran hidup bersepadu kan. Kita ada elektif kita kan. Gaji kan. Masa waktu belajar. itulah belajar elektrik. Apik G. Yang tu kita ingat sampai sekarang. Tak tahu kenapa waktu itu yang lekat. Okey, dan kita nak tahu disebabkan penganjuran Hari TVET Negara dan juga Minggu TVET ini, bagaimana melihat inisiatif yang diwujudkan oleh pihak kerajaan untuk memperkasakan TVET, untuk mengangkat TVET ini? Okey, saya melihat kepada kita nampak kerajaan lebih menuju ke aspirasi negara kita nak memperkasakan TVET. Banyak inisiatif kita nampak kan. Maksudnya dia bila dilihat kepada kebolehpasaran graduan yang menjadi orang kata pemangkinlah kepada kalau orang nampak TVET ni wow, dia maksudnya dia dah dipandang tinggi kan, sebab sektor ni bukan sektor yang kecil. Betul. Sebab industri sangat meluas dan besar. Di luar negara mereka memandang tinggi TVET ini. Ya, betul. Dan satu yang kita nampak lah dari sudut kita sebagai pengajar TVET, libat sama industri. Sebab kerajaan sangat menggalakkan industri untuk bekerjasama dengan institusi yang ada bidang kemahiran untuk orang kata kita berkolaborasi, sebab kita yang akan menawarkan pekerja kepada sektor tersebut. At the end of the day, student-student ni akan dibekalkan kepada industri. Mereka akan memenuhi keperluan industri. Kan? Kalau mereka tanpa ada latihan yang secukupnya di peringkat institusi, pergi ke industri, kita tak nak mereka 6 bulan baru boleh adapt dengan industri. Jadi TVET dah berikan mereka peluang itu. Daripada dari segi industri tu memang kita sentiasa mendapatkan maklum balas industri. Di samping kita juga seperti mana di Politeknik dan juga College Community Malaysia. Jadi kita sentiasa revise ataupun lihat semula kita punya kurikulum untuk kita perbaiki agar ianya selari ataupun seiring dengan keadaan industri. Di samping ia juga mendapat pengiktirafan daripada MQA, MBOT dan sebagainya. Jadi benda ni bukannya satu proses yang panjang, yang pendek, tapi dia memerlukan kerjasama ataupun libat semua pihak. Ya, untuk memastikan bahawa graduan yang kita hasilkan dapat berkhidmat di industri dan juga memberi kepentingan kepada industri secara tak langsung
kita ianya bermanfaat kepada negara kita. So graduan-graduan yang berkualiti. Yang holistik Yep, lah. betul. Yang dia cakup semua. Kita tak nak teori. We are not talking about theory. Nowadays, kita nak semua hands on. Semua nak kena practical. Okay, waktu temu juga nanti, okay adik lah kalau panggil adik kan. Adik tahu buat apa. Kan. CV nanti dan juga sijil-sijil tu kita letak tepi kejap. Kita akan jumpa dan sembang apa yang boleh anda berikan kepada industri dan kepada syarikat. Yang saya nampak, saya mencelah, yang saya nampak sebenarnya holistik tu soft skill dia pun seiring. Betul. Sebab dia bila dia buat sesuatu, kita ajar dia, orang kata insaniah untuk pelajar tu lah. Satu yang saya rasa terbaik lah. Betul. Usaha sama dan juga di peringkat kita, institusi juga yang nak dapatkan pelajar ni boleh dipasarkan. Sebab tugasan tu mereka lakukan ialah belajar di kelas, mereka belajar depan mata kita, buat secara praktikal depan kita. Kita boleh tegur apa benda yang mereka mungkin salah dan sebagainya kan. Tambah lagi kalau kita di bidang pelancongan hospitality. Jadi pelajar-pelajar ni bila di pasaran ataupun berada di industri, mereka akan berhadapan dengan orang. Betul. Jadi because our industry is people industry. Jadi kita tengok dari segi dia punya pembangunan dirinya sendiri. Kita didik mereka dari segi komunikasi, dari segi cara bercakap, dari segi cara bergaul dan sebagainya. Jadi bukan hanya kepada kita punya menjurus kepada silibus tu tak. Jadi kita nak pastikan pelajar ni agar lebih berkeyakinan apabila berada di industri, itu yang sangat penting. Silibus kita pun cakup semua. Kan profesional ke, maksudnya dia nampak bila kita uji tu, kita tak ada uji yang belajar je, cognitive level saja. Semua dia cakup kemahiran dan juga soft skill mereka lah. Nilai tambah kepada pelajar-pelajar. Dan ialah sebab kita kalau dah masuk dapur kerja hospitality kan, duduk hotel catering dan sebagainya, bila duduk dekat dapur kita tak nak pula tak bercakap, nanti yang ni tak sos lain dapat sos lain. Jadi itu juga penting. Jadi anak-anak ini perlu didedahkan dengan TVET, dan alhamdulillah tahniah kepada inisiatif kerajaan untuk memperkenalkan TVET. Ada ke lagi hari ini anak-anak muda yang bila sebut TVET ni rasa asing? Ada. Tak mustahil ada yang tak tahu apa itu TVET, dan ada yang masih lagi macam tertanya-tanya apa itu TVET. Nak belajar apa macam tu kan. Kita keluar nak sambung mana, nak belajar apa. Jadi sebenarnya bagusnya minggu TVET ini sebenarnya dia membuka mata masyarakat, ataupun secara tak langsungnya pandangan terhadap TVET ni tidak lagi ke macam kalau dulu-dulu TVET ni orang tak pandang. Tapi sekarang ni TVET ni lah antara salah satu sektor ataupun salah satu bidang yang menjadi pilihan ramai. Kalau kita tengok enrollment sendiri, Politeknik College Community Malaysia ni memang sentiasa meningkat disebabkan oleh kesedaran orang ramai tentang TVET. Dan tadi kita sebut berkaitan dengan macam Cik Saiful sebut orang masih ada lah yang tak tahu ada tujuan sebagainya. Tapi saya tak bimbang tentang kebolehpasaran graduan-graduan TVET, sebab kita tahu mereka adalah teknikal, diperlukan di luar sana, yang mekaniknya kan, yang handle mesin, yang berada di industri lah, yang memang serve industri itu, bukan duduk di pemutusan dan sebagainya, tapi tidak, mereka akan melaksanakan setiap apa yang telah pun dibuat. Tapi kita nak tahu ini bidang yang sangat promising industri, yang memang dah kerajaan pun wujudkan inisiatif Hari TVET. Maka TVET ini perlu dipandang serius. Tapi masih ke ada lagi stigma masyarakat, terutamanya ibu ayah lah nak hantar anak-anak. Takkanlah abang nak belajar dekat itu. Tak tahu jugalah, masih ada sebagai pengajar-pengajar TVET ini masih ada ke tidak? Kalau tadi Cik Saiful cakap mungkin ada, tapi ada juga yang saya jumpa dan saya pernah lah kan, bila kita hari pendaftaran pelajar kadang kita tertanya-tanya kan, ibu bapa bersemangat hantar anak-anak kan mendaftar Politeknik, College Community, dan ada yang kita sempat tanyalah, kalau kita kata sembang santai kan, kadang anak-anak dia cakap, mak saya yang suruh. Kadang mak ni cakap, try lah minta Politeknik, try minta College Community. Bagus, ada kemahiran. Nanti sebab orang dah tak tertumpu kepada sektor macam profesional lah kan. Maksudnya bila masuk universiti, kita tahu kita akan aim degree, apa nanti ada master. So bila kita kepada kemahiran, dia tahu dah dia keluar nanti dia nak kena kerja.
Kan jadi kalau yang saya jumpakan, kita kata kenapa sekarang ibu bapa yang kontak politeknik untuk dapatkan info berkaitan dengan bidang, sebab kita nampak politeknik ni meluas, semua negeri ada. Okay, college humanity lagilah kan, lagi banyak kan. Sampai orang tanya bidang ni ada tak dekat sini kan, dia tanya kita kan. Jadi bila dalam orang kata pemerhatian saya lah, mungkin ada yang itu yang maksudnya ibu bapa yang memandang masih skeptikal. Oh tak yalah nanti tak ni kan. Nanti kau nak kerja apa? Jadi tapi tak, ini bidang yang memang kerjanya ada. Luas. Ada ibu bapa yang dah berfikiran terbuka. Kita nampak dia dah nampak bidang TVET ni sebenarnya anak dia nanti tak rugi. Betul. Kan kemahiran dapat dalam masa yang sama dia mungkin boleh jadi usahawan ke, kan bekerja sendiri tu kan kita nampak kan dah jadi satu trend kan. Orang ramai nak kerja selain daripada kerja makan gaji, dia orang boleh bergerak sendiri. Sebab itu yang kita nak hasilkan. Mereka boleh buat latih, saya tak tahu. Saya kena pergi order kat kedai lah RM11 RM12 something. Mereka boleh create on their own. DJ Faiz boleh datang, boleh cari mana-mana college community, boleh. Kita ada pembelajaran sepanjang hayat di mana kita boleh tawarkan kursus-kursus macam tu. Jadi kursus pendek. Jadi secara tak langsung kita mendidik. Mungkin datang untuk berkursus sepanjang hayat tu dia ada tempohnya singkat lah, bukan sebab nanti dia orang tak dengar suara DJ Faiz lama sangat. Kan. 6 bulan boleh. Mana tahu sambil-sambil. Tak sampai 6 bulan. Satu hari pun boleh. 2 hari dia ada punya ni lah. Jadi datang belajar dan boleh buka bisnes sendiri. Kalau nak. Sebab dapat kemahiran kan. Saya harap bos tak dengar yang buka bisnes. Mana tahu kan. Boleh beli mesin kopi. Beli kopi. Masuk jual kat office. Business opportunity. Jadi kita juga mendidik pelajar-pelajar ni ataupun yang usahawan untuk menjadi usahawan dan juga boleh untuk membina empayar sendiri. Yang penting sebab kita tak nak mereka rebut peluang pekerjaan yang ada di luar, tapi kita nak mereka wujudkan peluang pekerjaan itu. Betul. Kita sokonglah. Betul. Mereka buka kedai, jadi orang dapat kerja dan jadi peluang pekerjaan itu ada dan mereka yang wujudkan. Betul. Alhamdulillah itu berkaitan dengan TVET dan apa yang dah kita faham tentang TVET. Jadi anda dah faham tentang TVET, adik-adik saya dan ibu ayah yang hari ini terfikir-fikir anak-anak adakah perlu untuk hantar ke TVET, dan saya sendiri menyokong kalau adik-adik saya ingin masuk ke bidang teknikal dan juga kemahiran ini sebab mereka dapat ilmu teknikal itu. Macam apa tenaga pengajar kita sebut tadi berkaitan dengan soft skill sendiri pun ada dan ilmu teknikal itulah yang saya sendiri pun tak ada. Usahawan apa kita terapkan juga. So holistik. Betul. Keyakinan diri, sasiah diri, semua ada. InsyaAllah. Kembali selepas ini dalam bicara kita masa depan TVET. Bagaimana kita nak dengarkan? Jangan ke mana-mana, anda boleh terus kongsikan di ruang komen Facebook IKIM FM, YouTube channel kami IKIM. Kembali seketika nanti hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku.
Teruskan stay bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi teman-teman, kan saya Faiz Sejuk Osman. Waktu ini bersiaran kita untuk kita bicarakan bersama dengan masa depan TVET. Kita nak tahulah masa depan TVET ini bagaimana. Kita dah bawakan 2 orang panel kita di studio. Encik Saiful Ahmad Syuaib, Pensyarakanan Politeknik Tuanku Said Sirajuddin, dan juga Cik Nur Hidayah Hassan, Pensyarakanan Politeknik Hulu Terengganu bersama-sama dengan kita. Kita dah bicarakan panjang tentang, kita perkenalkan TVET itu. Mungkin anda yang tak tahu, TVET itu adalah Technical and Vocational Education and Training. Minggu yang mana sekarang sedang berlangsung Minggu Pendidikan Teknikal dan Latihan Vocational TVET. Mereka ini pembuka cerita lah sebenarnya kan kepada TVET ini. Jadi anda tahu lebih lanjut, hari ini berapa bulan? 22. Lagi 2 hari sebelum berakhir Minggu TVET di Politeknik Shah Alam. Jadi anda boleh pergi cari masa yang sesuai untuk pergi, bawalah anak-anak. Betul. Untuk fahamkan mereka tentang TVET ini, bagaimana penting untuk industri ini dan bagaimana penting untuk anda belajar dan akhirnya boleh wujudkan peluang yang terbaik dalam industri. Dan kita nak tahulah sebagai tenaga pengajar TVET sendiri, masing-masing lah pengalaman masing-masing kan, macam mana anak muda hari ini perlu rebut peluang untuk sertai TVET ini. Jangan fikir panjang, jangan fikir lama, jangan buang masa terlalu banyak lah. Agar ada je peluang, macam contoh minggu ini dah diperkenalkan. Mungkin anda tak pernah tahu pun sebelum ini Kolej Komuniti ni tawar bidang ni. Ada jurusan-jurusan mungkin mereka tak faham pun, tapi mereka minat tentang bidang itu. Yang susun batanya, saya tak tahulah apa nama bidang-bidang masing-masing kan. Susun butter. Susun butter. Butter cake boleh. Butter block boleh. Jadi kita nak tahu jugalah macam mana anak muda hari ini boleh rebut peluang yang ada dalam TVET ni. Okey, kita kepada yang lagi senior lah daripada saya kan. Okey. Boleh nak menjawab dulu. Boleh. Okey, sebenarnya bila kita sebut tentang peluang ni, sebenarnya banyak peluang sebab kita institusi ataupun institusi yang memperjuangkan TVET ataupun yang membawa program TVET ni bukan hanya politeknik dan juga kolej komuniti saja. Kita juga ada universiti-universiti di bawah MTON yang universiti yang melibatkan teknologi. Kita ada Aswara, kita ada juga Institut Kemahiran. Jadi kalau kita ke Minggu TVET tu, insya-Allah semua persoalan kita tu akan terjawab sebab kita ada disediakan 50 booth pameran. Yang 50 booth mewakili 50 institusi lah. Yang terdiri daripada pelbagai institusi dan juga pameran yang agensi-agensi yang berkaitan dengan TVET ini. Jadi kita boleh dapatkan maklumat, dapatkan peluang ini untuk kita pergi cari maklumat berkaitan dengan minat anak kita. Kalau mungkin tuan-tuan dan perempuan nak pilih kos untuk anak ataupun anak-anak nak repair kereta. Ada. So boleh bawa ke Politeknik Shah Alam. Jadi di situ boleh dapat pendedahan lah berkaitan dengan apa yang kita tawarkan. Seperti Politeknik dan juga kolej komuniti ni memang banyak juga bidang yang ditawarkan dari segi kejuruteraan. Kita ada hospitality, perdagangan, teknologi maklumat, ada filem pun ada. Filem reka bentuk kan, filem, dan juga kita ada juga architecture, broadcast ada. Nak duduk kat sini nanti boleh join TVET. Boleh join TVET. Politeknik ada menawarkan kursus ini kursus diploma pengajian video dan filem. Jadi semua bidang yang berkaitan dengan kemahiran teknikal dan juga vocational memang ditawarkan di Politeknik dan juga kolej komuniti. Jadi memang kena dapatkan info tu di Minggu TVET ataupun boleh menerusi laman web lah. Rebut peluang yang ada sebab kita kata dah ini adalah Minggu TVET dan minggu ini memang kita dah perkasakan TVET, kita tunjuk segala info-info yang berkaitan dengan TVET, institusi yang memang kita offer program-program yang orang kata bila kita nampak minat anak-anak tu, kalau ibu bapa lah kan, anak-anak ni minat kat mana, kok kat rumah dia kita nampak lebih kepada kemahiran yang berunsurkan teknikal yang baiki-baiki. So kita dah nampak hala tuju dia ke mana. Dalam masa yang sama saya nampak kalau institusi Kementerian Pendidikan Malaysia dia dah college vocational. Betul kan? So mungkin dari yang kita nampak daripada SPM sekarang mungkin boleh pergi mana institusi kemahiran yang ada. Dalam masa yang sama kan PT3 pun dah kan so dia dah nampak dah nampak daripada awal dia dah boleh rebut dah peluang di college vocational. So maksudnya kita dah tak kata tunggu habis SPM lah. Sebenarnya dia dah ada channel, dah ada awal lagi. Jangan tunggu-tunggulah. Jangan tunggu, rebut sebab peluang ni bukan orang kata kita nampak tak dah dipandang enteng, dah diperkasakan oleh
Betul. kerajaan. Bila dah diwujudkan satu hari TVET negara, jadi anda perlu rebut peluang ini. Ia adalah jaminan untuk masa depan anak-anak kita, insya-Allah. Untuk mereka pasaran kerja yang luas lah dalam bidang ini. Mereka ada teknikal. Saya kadang-kadang orang kata cemburu jugalah dengan adik-adik anak-anak TVET ini, sebab mereka sangat hands on tu memang sangat mudah lah pada mereka. Beri barang, mereka boleh selesaikan satu-satu benda itu dalam bidang mereka, boleh buat sebaiknya. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang berkongsi komen. Ada yang tanya, hospitality apa? Apa hospitality? Apa yang diajar? Ni TVET lah. TVET. Okey. Nak mengajar malam ni. Okey. Saya tak bawa barang lah untuk praktikal tadi. Kita bagi teori je. Okay, hospitality lebih menjurus kepada industri perhotelan, pelancongan, dan dalam masa yang sama kita ada event management kan. Jadi kalau dulu saya pernah ditanya masa saya ambil hospitality ni apa, buat apa kan. So kita kan macam dia bukan hospital yang orang kaitkan dengan hospital kan. Ada orang terfikir begitu. Ada. Masa tu kan kita macam alamak macam mana ni, then kita terangkan. Nak jadi nurse ke? Nak jadi nurse ke? Betul. Sebab orang nampak hospitality, sebenarnya hospitality kita sebuah pendidikan yang memberi perkhidmatan sosial, servis kan. So mungkin nak tambah. Itulah berkaitan servis, memberi perkhidmatan. Kalau kita pelancong datang ke hotel, jadi kita salah satu sektor di bawah hospitality lah. Hotel, F&B, restoran, transportation, tempat-tempat tarikan pelancongan, semua itu adalah di bawah hospitality. Di mana industri ini dia lebih direct kepada pelancong ataupun people industri lah, bertemu dengan orang. Sefilah hotel management dan sebagainya kan. Kalau hospital mereka frontliner. Hospitality mereka ada front desk. Betul. Front of the house. Front juga. Lebih kurang juga hospital sama je. Cuma dia tak belajar tentang nak merawat tu lah. Dia merawat dari segi persoalan. Tapi sebab still serve people. Memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Alhamdulillah. Apa pun terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen. Tadi kita bacakan tentang what is hospitality. Ada juga yang berkongsi tadi tentang semoga hasrat dan wawasan TVET tercapai dan akan terus berada di belakang anda. Mereka yang sangat hebat TVET ini yang akan terus memacu TVET, dan kita harap dapat terus berikan yang terbaik untuk anak-anak muda kita yang meminati TVET ini. Dan saya difahamkan anda selain daripada tenaga pengajar di Politeknik, juga sebagai jurulatih bagi peserta Malaysia yang mewakili Malaysia pertandingan pernah ke Asian Skill. Macam mana melihat prestasi-prestasi, sebab mereka ada Asian Skill yang bertanding di peringkat antarabangsa, akhirnya ada World Skill kan, yang akan bidang masing-masing lah, bidang perhotelan, bidang binaan tadi dan sebagainya, ke motor ke apa ke, semua ada. Jadi macam mana melihat pelajar-pelajar ini yang mana dah duduk dalam TVET, akhirnya ada peluang-peluang sebegini. Ini sangat profil lah untuk anak-anak ni. Terkelus ke sebenarnya. Sebenarnya anjuran-anjuran pertandingan kemahiran ni adalah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Di bawah Kementerian Sumber Manusia lah. Yang kita dah rasa berkecimpung dah berapa tahun? 3 kali ASEAN Skill lah. Tapi untuk kami berdua bidang restoran service. 15-14 yang kalau kita nampak prestasi pelajar, dia sebenarnya yang saya nampak untuk pelajar saya yang bawa restoran service ni, dia memang dah jadi pelajar yang bukanlah pelajar, maksudnya dia keterampilan diri. Kita nampak dia seiring dengan orang kata kehendak industri. So bila dia masuk pertandingan tu, dia dah kata prepared themselves tu. Macam kita pun sebagai jurulatih, kita bagi segala yang diperlukan untuk pertandingan tersebut. Tapi pelajar tu dia makin cemerlang kan. Dan kita nampak bidang-bidang lain pun yang sama. Exposure kepada kan, kalau ASEAN ni dia melibatkan negara-negara ASEAN. Bila World kita melibat pada satu dunia kan, pertandingan skill yang dipertandingkan di peringkat dunia, dan kita akan nampak pelajar-pelajar kita ni adalah seiring dengan negara-negara lain. Kita tak ketinggalan lah juga kan. Ketinggalan. Dan saya rasa satu orang kata peluang pelajar, jika berpeluang untuk masuk pertandingan, buat sehabis baik, dapat masuk ASEAN Skill dan seterusnya ke World Skill. Akan kita nampak kat situ memang kalau kita kaji pelajar sebelum masuk dengan selepas masuk, memang berbeza. Perubahan yang
kata berimpak tinggi lah. Kan. Dan kebolehpasaran dia orang waktu yang masuk pertandingan tu, kalau saya nampak ada industri-industri yang dah merebut. Yes. Sebab memang akan ada industri juga yang akan pergi ke pertandingan tersebut untuk sebagai pemerhati. Sebab mereka akan grab pelajar-pelajar ini, mereka adalah pelajar cemerlang. Di bidang teknikal ini mereka adalah pelajar cemerlang yang akhirnya boleh masuk ke pertandingan-pertandingan seperti ini dan akhirnya mewakili Malaysia, kan? Di peringkat kita JPPKK kita juga join yang pendidikan khas, pertandingan pendidikan khas Abilimpik. Sebab kita penjadi TVET juga, kita bukan tidak kesampingkan. Tidak. Kita ada. Kita ada bidang untuk mereka yang kurang upaya, kelainan upaya khas. Seperti di Politeknik Tuanku Syed Srijuddin, mereka berpeluang untuk mengikuti pengajian TVET juga. Betul. Dan mereka mengambil jurusan sijil kemahiran khas hotel dan catering. Jadi mereka juga sama seiring dengan pelajar-pelajar yang normal, kelas seperti biasa. Kita berikan skill kemahiran kepada mereka, housekeeping, memasak, dan sebagainya lah. Dan di samping itu juga kita memberi pendedahan-pendedahan lain seperti macam kita adakan kursus scuba diving, discovering, sebab kita nak mereka pun seiring, beri nilai tambah kepada mereka. Jadi kita nak mereka seiring dengan pelajar-pelajar normal dan tidak ketinggalan. Dan secara tak langsung kita dapat meningkatkan ataupun memberi keyakinan kepada mereka untuk inilah bersama-sama mereka sebahagian daripada masyarakat. Betul. Dan mereka akhirnya akan kembali kepada masyarakat. Betul. Dan kita nampak industri pun memang tidak membelakangkan dia orang punya keupayaan, kan. Kalau kita McDonald's kan, dia ada pelajar, dan ada pelajar kita dahulu masuk dan menjadi pekerja lah. Dan dapat sebab akhirnya kita nak mereka boleh berdaya saing di luar, dan kan. dunia pun bila pertandingan Abilimpik dia ada peringkat dunia, kan. Jadi kita nampak tak, maksudnya seiring TVET kurang upaya ataupun tidak kesampingkan mereka. Betul. Mereka ada peluang yang sama. Jadi itulah dia peluang yang ada, dan alhamdulillah kata rakan kita Lidiawati berkongsi TVET jaminan masa depan anak-anak seiring dengan teknologi. Teknologi tidak kita kesampingkan. PDPR pun pengajar kita terlibat walaupun TVET. Kena buat PDPR juga. Tak boleh langgar arahan kerajaan, maka tetaplah kena, sebab kita gunakan juga teknologi itu. Alhamdulillah katanya KKTM juga cabang TVET, kan. KKTM juga cabang TVET, Kolej Kemahiran Tinggi Mahara. Dan apa pun kita ucapkan terima kasih kepada semua yang dah berkongsi respon dengan kita pada kali ini. Dan kita nak berehat sekali lagi. Selepas ni kita nak dengarkan hasrat kedua-dua lah dalam bidang TVET ini. Anda dah lama dalam bidang TVET ini, masih lagi mendidik anak-anak kita hari ini, bagaimana mereka nak dekat dengan kemahiran, bagaimana mereka akan lahir sebagai insan berkemahiran tinggi. Jadi kita kembali selepas ni. Hasrat yang dilihat oleh anda berdua, bagaimana dah wujud ada satu hari TVET, tambah pula kerajaan dah perkenalkan TVET melalui satu minggu yang sangat terancang ini untuk semualah hadir dan beri sokongan. InsyaAllah kembali selepas ini, bicara dalam masa depan TVET dalam legasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kita bersyukur kepada Allah setiap kali kita dibangunkan oleh Allah Ta'ala pada setiap pagi, kerana kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk terus menghirup udara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan kerja buat kita seharian. Tapi orang yang diberikan berkat oleh Allah, kehidupannya adalah untuk mencapai kepada kematiannya yang menyebabkan dia akan diberikan nikmat oleh Allah. Jadi kematian yang akan ditempuhinya bukanlah pengakhiran bagi hidupnya. Sebaliknya ia adalah permulaan kepada kehidupan yang baru. Ini kehidupan yang lebih kekal abadi. Maka seorang yang mengejar kehidupan yang tidak kekal, meninggalkan kehidupan yang kekal, maka ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka lah yang ke belakang sebenarnya. Maka orang-orang yang mengingati mati, hakikatnya mereka mengingati untuk berada dalam kehidupan yang kekal setelah kematian tersebut. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Terus ikuti bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya Faiz Jasman untuk legasi kita bawakan masa depan TVET kali ini. Kita dah berkongsi panjang bersama dengan Cik Saiful Masyarakat Pensyarakanan Politeknik Tuanku Said Sirajuddin, juga Cik Nur Hidayah Hassan Pensyarakanan Politeknik Hulu Terengganu. Dah kita dengarkan bicara bersama dengan mereka tentang TVET dan bagaimana industri ini, perkembangan industri ini, bagaimana cabaran-cabarannya dan masa depan yang dilalui untuk TVET ini. Dan alhamdulillah hari ini kita melihat ianya satu industri yang bukanlah industri yang tidak menjanjikan apa-apa. Ianya satu industri yang sangat perlu anak-anak kita, adik-adik saya ceburi kerana ia ada banyak cabaran dan peluang yang boleh anda lalui dan anda boleh timba dalam pengajian di TVET ini. Ikutlah institusi mana yang anda ingin sambung, banyak kan institusi TVET yang menawarkan pengajian. Ikut bidang apa yang anda minat. Saya rasa macam minat nak buat fashion, silakan. TVET fashion adalah TVET. Kan, dan masak TVET, hotel TVET, kereta is about TVET. Selekan pun TVET semua. Jadi dia lebih kepada apa yang kita lalui hari-hari lah ya. Betul kan? Kehidupan seharian kita. Kehidupan seharian tak lari. Buat kerusi ada TVET. Jadi anda boleh sertai bidang ini, tapi saya tak nak cakap banyak tentang bidang ini. Kita nak serahkan kepada tenaga pengajar kita macam mana masing-masing melihat harapan untuk bidang ini di masa akan datang. Sebab bukan untuk anda berdua, tapi untuk anak-anak muda kita hari ini, anak-anak didik anda sendiri. Okey, bagi saya ini adalah satu bidang yang tak perlu lagi dipandang rendah ataupun bidang yang tak perlu lagi kita tinggalkan, jadikan sebagai pilihan kedua, kerana bidang ini sebenarnya memang memberi masa depan yang agak cerah kepada semua yang pelajar-pelajar ya. Dan kita pun sebagai seorang pengajar ataupun pembimbing dalam bidang TVET ini, kita sentiasa bila kata TVET ni bukannya satu benda yang kita akan benda yang sama aja. Kita akan sentiasa memperbaharui. Kita upgrade dari segi kemahiran pensyarah, kita upgrade dari segi silibus, kita melibatkan libat sama dengan industri, dan kita juga ada pengiktirafan di mana semua benda ni sebenarnya memberi satu jaminan kualiti kepada pelajar-pelajar ataupun mereka yang mengambil bidang TVET ini untuk dia keluar nanti dia akan dapat sesuatu yang memang dapat membantu dia untuk berada di industri. Saya setuju dengan apa yang Encik Saiful katakan. Dan dalam masa yang sama, untuk adik-adik, untuk ibu bapa kat luar sana kan, jangan ragu-ragu. Okay, peluang, dan kita nampak hasrat kerajaan pun dah nak memperkasakan TVET daripada dulu sebenarnya kan. So kita nampak hala tuju tu memang orang kata dah selari. Okay. Jadi kita macam kita di peringkat kami pengajar, kita sentiasa upgrade diri, kita sentiasa upgrade kurikulum yang setaraf dengan industri, dan kita ada penasihat-penasihat daripada industri untuk sama-sama kita orang kata martabatkan kurikulum dan juga orang kata ilmu kepada pelajar. Dan jangan risau lagi lah. Maksud jangan macam alamak ragu-ragu kan. Boleh ke bidang ni? Boleh kerja ke? Sebenarnya saya betul. Tak pernah nampak orang yang ambil kemahiran ni tak dapat kerja. Sama ada kecuali tak carilah kot ya. Tak buat dan tak cari kan. Tak buat kan. Tapi kalau tak nak bekerja dengan orang pun boleh kerja sendiri. Boleh buka bisnes sendiri. Jadi bukan pilihan kedua, jadikan dia adalah pilihan pertama dalam hidup kita, dalam diri kita. Jika tidak berpeluang ke mana-mana, jangan risau. Kami institusi yang mengajar TVET sentiasa terbuka dan orang kata mendepankan tangan. Mari. Kami ada untuk anda. Atik boleh pilih nak masuk. Jom masuk Politeknik dan College Community Malaysia. Ikutlah nak pergi Hulu Terengganu. Nak datang boleh ke? Mana? Tapi semua ada. Tapi sebab tak boleh pilih Boleh lah dalam UPU tu. Boleh tengok bidang lah. Masing-masing lah. So dalam UPU boleh pilih. Jangan lupa Politeknik dan College Community. Nak tahu lebih lanjut, anda kena pergi sekarang. Malam tak adalah. Malam kena dengar. Tapi malam ni sebelum pergi esok boleh tengok dulu. Cari dulu. Info-info. Dalam Minggu Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional Negara 2022 yang berlangsung sehingga 24 Jun di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Jadi ni ada saya ex pelajar TVET.
Oh. Hai. Kan? Okey, kata sahabat kita ni, keboleh pasaran graduan TVET sememangnya tinggi. Graduan dah ada kemahiran dalam mengendalikan mesin atau peralatan dan sebagainya. Tahniah untuk graduan TVET. Seperti yang Abang Faiz sebutkan tadi, saya sangat cemburu sebab mereka mahir. Mereka, ya, sama pun kemahiran. Mereka mahir untuk mengendalikan apa juga berkaitan dengan bidang mereka. Jadi, Alhamdulillah, bidang ini bidang yang sangat menjanjikan sesuatu untuk masa depan anak-anak kita akan datang. Jadi, ibu ayah, jangan stigma. Sikit nak promosi sikit lagi. Boleh, silakan. Okey, kepada anda yang nak tahu apa yang ada yang ditawarkan oleh Politeknik dan juga Community, pergi ke laman web ambilan.polisisi.gov.my. ambilan.polisisi.gov.my. Dapatkan maklumat berkaitan dengan pengajian di peringkat Politeknik dan juga Community di sana. InsyaAllah ada diploma dan ada juga degree. Alhamdulillah. Untuk adik-adik saya, insyaAllah kami doakan semoga dipermudahkan urusan. Kalau inilah bidang kemahiran, inilah yang anda minat untuk ceburi, jangan fikir banyak kali. Terus pergi, kalau ada masa minggu ni pergilah. Kalau jauh tu boleh anda tadi rujuk di ambilan.polisisi.gov.my. Okey. Kembali nanti bersama-sama dengan saya Faiz Osman. Saya nak ucap terima kasih dulu kepada kedua orang panel kita. Terima kasih juga. Kita membual bersama-sama. Selamat maju jaya. Selamat terus melatih anak-anak InsyaAllah kita. kita sentiasa bersemangat. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak, ya. Okey, apapun terima kasih kepada semua yang terus berkongsi komen. Ada kesempatan kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Apapun kepada semua, teruskan setia bersama-sama kami. Dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Untuk minggu hadapan, kita akan bersama dalam Khabar Orang Muda. Diterbitkan rakan saya Haji Faiz Junordin. Kita kembali untuk legasi 2 minggu lagi dari sekarang bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka marisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faiza Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faiza Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Sedia ada, tak kira berapa kita sumbang sedekah serantamu. Sedia ada yang lebih memerlukannya. Mari sedekah, mari sedekah, mari sedekah, serantam Muslim. Mari sedekah, mari sedekah, mari sedekah, serantam Muslim. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. खुदा हाजिर है खुदा मौजूद है खुदा मालिक यौमिद्दीन है खुदा रहीम है बस तू ही करीम है एक तू ही हक है मालिकुल मुल्क हकुल यकीन है Million faces around the world, but one thing is the same. In their eyes I can see light calling out your name. हर दिन हर रात में कई मौजज़ात हैं हर ज़र्रे में छुपी कई कायनात हैं. In your light I can feel your love. It's all that I need. When I'm alone I can hear your voice deep inside of me. Ya खुदा तू इब्तिदा तू इंतहा सजदे में तू दुआ में
Khuda, you're the answer. You're the one that I seek. You're the shelter from the rain. You're my strength when I'm weak. अज़ल से चली है जो तेरी ही सच्चाई है, रोशनी ये जो छाई है, नूर की परछाई है. In your light I can feel your love. It's all that I see. You're the beat and the harmony that's inside of me. Ya Khuda, Ya Khuda, tu ibtida, tu intiha, sajde mein tu, dua mein tu, bas tu hi meri pana. Ya Khuda, Ya Khuda, tu ibtida, tu intiha, sajde mein tu, dua mein tu, bas tu hi meri pana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan takaful percuma. Jardin Parma untuk anak-anak. Jardin Parma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Keracunan makanan tidak boleh dipandang ringan kerana ia juga boleh membawa kematian kalau masalah keracunan yang dialami adalah kritikal, terutamanya kepada kanak-kanak yang masih lemah daya pertahanan diri mereka. Keracunan makanan dilaporkan seringkali berpunca di kantin sekolah. Sebagai ibu bapa yang prihatin, bantulah anak-anak anda mendapat makanan yang bersih dan sihat. Bekalkan mereka dengan sajian dari air tangan anda sendiri. Otak cergas datang dari makanan yang berkhasiat. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kau yang aku dambakan, kau yang aku rindukan, kau yang aku nantikan, kau yang aku sebutkan sampai akhir masa. Detak jantung ini berhenti, namun cinta tetap untukmu. Kekasih, kau cahaya untuk jiwaku.
ada yang bisa membuatku bahagia selain cintamu. Takkan ada yang bisa membuatku tersenyum selain kasihmu. Kau cahaya untuk jiwaku, kekasih. Kau sandaran awal dan akhir. Oh, kekasih, bukalah pintumu untukku. Engkau segalanya sempurna. Kekasih, bukalah pintumu untukku. Kekasih, engkau segalanya sempurna. Ada yang bisa membuatku bahagia selain cintamu. Takkan ada yang bisa membuatku tersenyum selain kasihmu. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini Kim setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Seimbangkanlah antara kerja dan cuti. Jangan terlalu gila kerja kerana itu akan lebih menekan anda. Pekerja yang cemerlang ialah yang berjaya menghabiskan cuti tahunannya kerana dia berjaya seimbangkan antara kerja dan cuti. Minda dan badan kita juga perlukan rehat. Ingat tu. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Maksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lampin, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala